Supernova atau Worst Generation adalah top 12 rookie pirates yang datang dari 9 kumpulan lanun yang berbeza. Mereka terdiri daripada 9 kapten lanun dan 2 kru biasa dengan nilai buruan melebihi 100 juta beri. Mereka datang dari seluruh pelusuk perairan iaitu East Blue, West Blue, North Blue, South Blue, Grand Line dan bahkan dari perairan langit iaitu Sky Island. Persamaan yang mereka miliki adalah kesemua mereka mendapat perhatian dari world government dan telah terselamat dari segala ops yang dijalankan Marine di Grand Line, yang mana kalau pirate biasa mesti dah akan ditangkap. Cuma setiap mereka mempunyai pandangan atau niat yang berbeza semasa menjadi lanun. Selain dari Mugiwara Pirates, kesemua Worst Generation cuba untuk mengelakkan diri dari cari pasal dengan Tenryo Obito. Kesemua Worst Generation merupakan pemakan buah Devil Fruit Tulen, kecuali Killer dan Zoro, yang mana Killer merupakan pemakan buah Devil Smile dan Zoro bukan pemakan buah Devil, cuma peminum toddy yang tegar. Menurut Shakuyaku, geng-geng Supernova ini mesti suatu hari nanti akan memberi inspirasi kepada next generation untuk jadi lanun juga. Dan terbukti kata-kata Shakuyaku apabila Bartolomeo menjadi lanun kerana terinspirasi dengan Luffy dan sangat-sangat mengidolakan Luffy. Manakala menurut Morgan, dia yakin bahawa salah seorang dari geng Supernova ini suatu hari nanti bakal menjadi Pirate King. Tapi sebelum kita start hari ini dalam segmen SNF, aku nak highlight satu bisnes nakama kita bernama The Rice. The Rice menawarkan dua jenis produk, satu Mickey Hat dan satu lagi Beanie. Baru-baru ni aku dah pun try, memang selesa gila. So kepada korang untuk tampil lebih bergaya dan tampil lebih menonjol, topi dari The Rice lah solutionnya. Dan Mickey Hat dia juga ada banyak color, hitam, hijau, navy blue dan dusty pink. Untuk Beanie pula ada color hitam, grey, merah dan beige. Untuk tempahan, korang boleh follow IG The Rice __ dan DM IG doang. Jom kita jayakan misi kita. Support Nakama first. Link IG dia aku ada tinggalkan kat ruangan description. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimi Scoverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Scoverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel turi yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikuzo Yarunomo. Joy orange, joy apple, mangga dan jambu batu. Joy untuk satu, joy untuk dua, joy untuk semua. Di tangga yang ke-11, Jewelry The Big Eater Bonnie. Dia merupakan kapten kepada Bonnie Pirate. Dia dan krunya berasal dari perairan Soft Blue. Sebelum time skip, bounty-nya bernilai 140 juta beri. Nafsu makannya amatlah luar biasa untuk seseorang yang kurus sepertinya. Tak kira berapa banyak yang dia lahap, dia dilihat tak kenyang-kenyang dan mampu memaintainkan tubuh badannya. Mungkin berkat keupayaan buah devilnya yang menggunakan metabolisme seorang kanak-kanak. Bonnie dilihat lebih menonjol dari segi skill mengintip, menyelinap dan meloloskan diri berbanding bertarung. Dia berjaya meloloskan diri 2 kali dari cengkaman world government. Dia juga berjaya menyelinap masuk ke dalam Marijoa dengan mudah. Di tangga yang ke-10, Basil the Magician Hawkins. Dia merupakan kapten kepada Hawkins Pirate yang terkenal di perairan North Blue. Bounty-nya terdahulu adalah sebanyak 249 juta dan setelah time skip, nilai buruannya telah meningkat kepada 320 juta beri. Setelah bertembung dengan Kaido dan menilik nasibnya tidak selamat jika bertarung, Hawkins telah menyertai Kaido dari Beast Pirate sebagai salah seorang Shinochi. Sesuai dengan nama julukannya sebagai Magician, kekuatannya banyak bergantung kepada buah devilnya. Apabila dia dilihat telah mengalahkan keseluruhan lanun Brown Beard dalam chapter 664, muka surat 13 hingga 14. Dan dia juga antara Supernova yang mampu membuat luka kepada tubuh Roronoa Zoro yang mana jarang dilihat terluka setelah time skip. Di tangga yang ke-9, Killer the Massacre Soldier. Dia merupakan seorang lanun dari East Blue dan salah seorang kru dalam kapal Lanun Kid. Setelah time skip, bounty-nya telah meningkat dari 162 juta beri kepada 200 juta beri. Setelah tewas semasa pertarungan dengan Kaido, Killer telah memakan buah Devil Smile yang gagal dan segala emosinya telah hilang melainkan ketawa. Di Wano, Killer telah terpaksa berkhidmat untuk Shogun Orochi dengan nama samaran Kamazo. Killer dilihat bergantung
bergantung kepada kekuatan fizikalnya sahaja dalam pertarungan kerana dia tidak mempunyai keupayaan buah devil. Dia dilihat sangat pantas dan mahir dalam pedang apabila dia mampu menghasilkan tornado dengan bilah tajam semasa pertarungan dengan Zoro. Di tangga yang ke-8, Capone Gang Beji. Beji pertama kali diperkenalkan dalam chapter 498. Dia merupakan seorang mafia dan kapten untuk Fire Tank Pirates. Setelah time skip, bounty-nya telah meningkat dari 138 juta kepada 300 juta berry. Setelah insiden di Whole Cake Island, bounty-nya meningkat lagi menjadi 350 juta berry. Beji memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam dunia underworld di West Blue. Beji juga memiliki tactical skill yang hebat. Berbeza dari Worst Generation yang lain yang menumpaskan musuh mereka dengan kemampuan fizikal, Beji mampu menumpaskan musuhnya dari kalangan Lanun di Grand Line dan musuh-musuh gangsternya dengan keupayaan tactical skillnya. Kecekapan taktikalnya disokong kuat oleh buah devilnya Shiro-Shironomi, di mana dengan buah devil tersebut, Beji mampu untuk melancarkan serangan mengejut dan bertindak sebagai pertahanan yang cukup kuat. Di tangga yang ke-7, Scratchman, The Roar of the Sea, Apo. Apo merupakan kapten kepada Lanun on Air dan juga informer kepada Beast Pirate. Dia pertama kali diperkenalkan dalam chapter 498. Sebelum time skip, bounty Apo bernilai 198 juta berry. Tapi yang terkini, bounty Apo telah melonjak kepada 350 juta berry. Kekuatan Apo kalau dilihat dari time skip sampailah dalam chapter baru-baru ini, dia banyak bergantung kepada keupayaan buah devilnya. Semasa di Sabaudi, kita dapat melihat keupayaan Apo sementara semua Worst Generation tak mampu untuk mendaratkan serangan mereka kepada Kizaru, tapi Apo mampu membelah tubuh Kizaru walaupun kita tahu serangan itu tidak memberi kesan kepada Kizaru, dan dia juga mampu untuk menyerang Zoro dan Luffy semasa di Onigashima baru-baru ni. Di tangga yang ke-6, The Red Flag X Drake. X Drake atau DS Drake merupakan kapten untuk unit khas rahsia Marine yang menyamar sebagai salah seorang Tobiropo dalam Beast Pirate. X Drake juga merupakan kapten untuk Drake Pirates. Dia secara terbuka telah mengisytiharkan perletakan jawatannya sebagai Rear Admirals, yang mana kita tahu itu hanyalah sandiwara seorang Marine undercover. X Drake juga diperkenalkan pertama kali dalam chapter 498. Kita mengetahui yang X Drake merupakan fighter yang dynamic apabila dia boleh dikatakan hebat dalam tactical, yang telah dibuktikan apabila dia berjaya menyusup masuk ke ranking kedua tertinggi dalam kasta Beast Pirate. Dia juga memiliki keupayaan buah devil yang rare, iaitu Ancient Zone, yang memberikan kekuatan fizikal tambahan kepadanya. Selain itu, dia juga pahlawan pedang dan kapak yang handal. Drake juga mempunyai kebolehan menggunakan Busoshoku Haki apabila dia mampu mengalahkan Karibu, pengguna buah devil Logia. Di tangga yang ke-5, The Mad Monk Uruji. Uruji merupakan kapten untuk Lanun Fallen Monk yang turun dari Sky Island. Dia juga pertama kali diperkenalkan dalam chapter 498. Sebelum time skip, bounty Uruji bernilai 108 juta berry. Namun, dia mampu menewaskan salah seorang dari Big Mom Sweet Commander, iaitu Charlotte Snack, dengan bounty bernilai 600 juta berry. Dalam One Piece Deep Blue Sea, Uruji telah disahkan pemakan Devil Fruit, di mana dia mampu menyerap sebanyak mungkin serangan ke atasnya dan menukarkan kepada sumber kekuatannya, di mana ototnya kemudiannya akan bertambah besar dan kuat. Di Sabaudi, kita dapat melihat keupayaan Devil Fruit Uruji, di mana dia dapat menjatuhkan Pacifista dengan serangan fizikalnya. Di tangga yang ke-4, Trafalgar Deepwater Law. Law dengan nama julukan The Surgeon of Death merupakan Lanun yang datang dari North Blue dan merupakan kapten dan doktor untuk Lanun Heart. Law juga sempat menjadi salah seorang dari Shichibukai sebelum jawatannya dilucutkan setelah dia telah beraliansi dengan Luffy. Law pertama kali diperkenalkan dalam chapter 498. Sebelum time skip, nilai buruan Law adalah sebanyak 200 juta berry. Tapi setelah time skip, bounty Law mencanak menjadi 440 juta berry. Dan selepas dia keluar dari Shichibukai, bounty dia meningkat lagi kepada 500 juta berry. Kekuatan Law seperti yang kita dapat tengok, dia banyak bergantung kepada buah devilnya, iaitu Ope-Ope Nomi. Buah devil ini dijuluki dengan nama The Ultimate Devil Fruit atau Kyukyo Kuno Akuma Nomi. Kerana pengguna buah devil ini mempunyai keupayaan istimewa, iaitu mampu memberikan kehidupan yang abadi kepada orang lain dengan mengorbankan nyawa pengguna buah devil tersebut. Seperti Beji, Law juga handal dalam mengatur strategi seperti mana yang kita dapat lihat dalam Dressrosa Arc dan Wano Arc.
Di tangga yang ketiga, Roronoa Shimotsuki Zoro. Zoro merupakan Luffy first mate dan swordman dalam kapal Mugiwara Pirates. Bounty pertamanya bernilai 60 juta berry setelah dia mengalahkan Das Bones dan meningkat kepada 120 juta berry setelah dia mengalahkan salah seorang dari CP9 iaitu Kaku, dan kemudiannya meningkat menjadi 320 juta berry setelah dia mengalahkan Pika dari Don Quixote Pirates. Setelah mendapat latihan dari The Strongest Swordman sendiri, kekuatan Zoro dilihat semakin monstrous apabila dia mampu untuk membelah sebiji kapal semasa di Sabaudi. Begitu juga Pika, walaupun saiz Pika pada ketika itu sebesar bangunan menara berkembar KLCC. Dan Zoro juga berjaya mengalahkan The Sword God of Wano iaitu Shimotsuki Ryuma semasa di Thriller Bark, dan dengan mudah mengalahkan Killer walaupun dengan luka di dadanya. Bahkan 3 style pedang yang digunakan pada ketika itu, satunya bukanlah dari pedangnya. Di tangga yang kedua, Eustace Captain Kidd. Kidd merupakan lanun yang terkenal di Soft Blue. Antara penyebab kenapa bounty dia lagi tinggi dari Luffy semasa di Sabaudi adalah kerana Kidd telah menyebabkan banyak kematian berlaku. Bounty-nya sebelum time skip adalah berjumlah 315 juta berry dan telah meningkat kepada 470 juta berry. Kidd merupakan pemakan buah devil jenis Paramecia iaitu Magnet Fruit yang memberi keupayaan kepadanya untuk mewujudkan magnetic field yang mampu untuk menarik dan menolak objek besi sesuka hatinya. Apa yang menariknya, selain dari keupayaan fizikalnya, kekuatan buah devilnya, Kidd juga sedikit sebanyak memiliki anugerah kebodohan seperti Luffy, di mana dia dilihat lebih gemar menyerang Semberono seperti Luffy. Dalam chapter 924 muka surat 6, Kaido menyatakan yang Kidd juga mampu menggunakan Haoshoku Haki. Di tangga yang pertama, yes, tak lain dan tak bukan si Baka Sencho kita, Monkey D. Luffy. Walaupun baru berusia 19 tahun, Luffy telah menempa banyak kejayaan demi kejayaan dan semakin hari semakin ramai yang mula menjadi pengikut dan mengidolakannya. Bounty Luffy sentiasa meningkat dari semasa ke semasa, bermula dari 30 juta berry, 100 juta berry, 300 juta berry, 400 juta berry, 500 juta berry dan sekarang bernilai 1.5 bilion berry. Luffy merupakan fighter yang sangat-sangat versatile kerana dia mampu menggunakan ketiga-tiga jenis haki dan setiap hakinya berada pada tahap yang tinggi. Dia juga bijak dalam menggunakan buah devilnya bermula dari gear 2nd, gear 3rd, Gear 4th model Bounceman, Gear 4th model Tankman dan Gear 4th model Snakeman. Selain itu, Luffy juga memiliki kekuatan yang sangat berbahaya menurut Mihawk, iaitu dia mampu menarik orang sekeliling dia. Dan kata-kata ini sekali lagi diulangi dalam chapter terbaru ini oleh Kobe dalam flashback X Drake. Mungkin keupayaan ini boleh diklasifikasikan sebagai the ancient weapon yang keempat. Setelah Uranus mampu mempengaruhi kekuatan langit, Pluton di daratan, Poseidon di lautan, dan keupayaan Luffy adalah menarik musuh-musuh menjadi kawannya. Marineford Arc seolah-olah memberi hint kepada kita bagaimana Luffy mampu menarik musuhnya dahulu menjadi kawannya seperti Buggy, Crocodile, Boa Hancock dan ramai lagi. Dan di Wano pula menjadi hint kepada kita bagaimana Luffy mampu menarik pertubuhan-pertubuhan, kumpulan-kumpulan seperti Yakuza, Ninja, Samurai dan Pirates-Pirates yang kuat yang lain menjadi kawannya. Setelah Oda menjelaskan yang siri One Piece itu sendiri akan tamat dalam jangka masa 5 tahun lagi dan pengembaraan Luffy akan terus berjalan setelah itu, iaitu menuju ke peperangan terbesar yang dikatakan The Final War. Jangan terkejut kalau dalam Final War nanti seluruh lanun akan bersatu dan Marine yang berfahaman moral justice, Cypher Paul dan Revolutionary Army akan menjadi ally di bawah seorang captain yang bernama Monkey D. Luffy. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. Kepada korang yang berminat untuk aku promote media sosial, business or service korang boleh DM IG Kimishko Verto. Dan kalau korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, korang boleh DM IG Kimishko Verto juga. Alright, sedikit renungan before I end this video. Kejayaan kita semua adalah terletak dalam agama Islam. Sejauh mana kita dapat taat perintah Allah, mengikut sunnah suci murni baginda Nabi SAW. Until then, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi